Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Untuk sesi lab kita pagi ni, kita baca dulu, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Fatihah. Okay. Jadi berkenaan dengan lecture untuk chapter 2, Interprocess Communication, saya dah share video lecture saya. So itu part teori. Tapi untuk sesi lab ni, saya sebelum saya terangkan berkenaan dengan lab 2 dan kita bincangkan mungkin ada apa-apa pertanyaan daripada kamu semua berkenaan lab 1, let me what we say macam revise balik lah, atau bukan revise, maksudnya kita recap balik apa yang belajar di dalam chapter 2, Interprocess Communication. So sebelum tu ada soalan apa-apa ke berkenaan dengan lecture chapter 2? Semua dah tengok kan? Hello? Dah, sir. Alright, so saya recap balik. Sekejap kan. Boleh nampak ke slide saya share ni? Boleh, Okay, sir. kita recap balik. Saya tak akan go through one by one, tapi saya recap balik. Okay, so dalam chapter 1, we have already learned that in order for us to do some concurrency dalam network programming, kita kena involve multiple process. So in order for us to have multiple process in our network application, we need to learn how to create process in the first place, right? So daripada parent kita boleh create punya child process, right? So itu kita dah belajar dan saya dah tunjukkan juga. Dan jika kita ada for example multi-process application, kita ada child, lepas tu kita ada parent punya proses. Contoh lepas child tu dah process something. So, contoh between these two process, dia nak communicate data, for example. Contoh child dia ada do some task. So when the task finish, the final data that has been processed, maybe the child want to send it to the parent, right? So for as part of your program punya requirement kan. So macam mana kita nak buat? Itu yang kita belajar dalam subjek ni basically. So sebenarnya secara programmatically, kita bila nak buat interprocess communication, kita boleh menggunakan what we call as pipe. Kita boleh ada multiple ways untuk kita buat interprocess communication. Benda tu saya dah terangkan dalam lecture saya, tak perlu saya nak ulang balik. Tapi anyhow kita ada banyak, kita ada pipe, message parsing, message queue, direct communication, indirect communication, shared memory dan FIFO. Right? But untuk dalam kita punya syllabus, apa yang kita akan cover adalah kita akan first gunakan pipe punya function dalam C untuk kita paskan data between different process menggunakan pipe punya API. Kita ada satu pipe function, dan pipe ni juga boleh digunakan kalau kita nak run kita punya program ataupun kita run any command dekat Linux punya shell. Boleh juga kita buat pipe, nanti saya tunjuk sekejap. Dan juga kita boleh pass a message. For example, a user nak pass a message to our application, kita boleh menggunakan Signal API. So 3 tu je kita cover untuk all of shared memory banyak lagi tapi benda ni kita tak cover pasal kita cover 3 sahaja. Okay, so pipe, so kita ada okay, so kita akan guna signal macam kita buat interrupt, nanti saya akan tunjuk sekejap. Dan juga kita akan okay, untuk signal, untuk first thing untuk signal, contoh operating system, dalam Unix punya operating system, dia ada cara untuk dia hantar signal kepada application ataupun program yang kita buat, right? Yang running a process. So contoh paling simple adalah signal interrupt, SIGINT. Kalau by default SIGINT ni adalah dia mapkan dengan keyboard punya
keyboard punya stroke. Maksudnya kalau kita tekan Ctrl C, itu adalah kita minta operating system untuk hantar signal interrupt kepada currently running process. Kita ada juga signal abroad. Ada juga signal abroad if I'm not mistaken kalau ada error something. So memang ada banyak signal yang memang dia define dalam Unix punya operating system. Okay, so nanti kita akan try tengok ni. Dan tadi macam saya cakap pipe, nanti saya akan tunjuk. Mungkin benda tu saya dah terangkan dalam lecture, tapi saya akan try tunjukkan juga dalam lab punya session. Okay, this pipe, dia belah kiri ni, dia punya output akan jadi input kepada belah kanan ni. So ls is different command, wc adalah different command. Okay. Ada soalan boleh interrupt me, please do. Kalau tadi takut, saya tak tahu sama ada kamu ada faham atau tak faham. Untuk kita gunakan pipe dekat kita punya shell, kita akan gunakan karakter tegak tu. Right? Right? Dan juga secara programmatically, tadi kita gunakan pipe dekat dalam shell. So secara programmatically, kita juga boleh buatkan pipe. Secara programmatically, kita gunakan pipe function dekat sini. So kalau kat sini contoh, kita akan gunakan pipe function. So nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak ni. Kalau contoh, kalau pipe tu kita bagi dia punya argument adalah 1, itu maksudnya kita nak write. Kalau kita punya argument adalah kosong, maksudnya kita nak read. Okay, this one kita nak read. Kita akan gunakan read punya function, kita gunakan pipe, so kita akan dapatkan balik data. So proses, contoh child process boleh write, dan kemudiannya parent punya proses boleh read balik apa value dalam pipe ni kalau kita pass dia 0. Okay, nanti saya akan tunjuk. Okay, so ada soalan setakat ni? Any question? Belum saya tunjuk secara praktikalnya. Okay, so kita tengok dulu signal Okay, so dekat sini saya ada, saya besarkan. Boleh nampak ke tulisan tu? Fine, alright. So saya ada satu folder, so dalam folder ni saya ada create satu code. So kita tengok dulu berkenaan dengan signal. So signal ni, code ni, so saya ada letak dalam some C code, signal.c. So code ni saya type basically daripada slide tu, saya ambil, saya letak dekat dalam slide lah. So boleh refer dalam slide. So anyhow, dalam code ni kita first kita nak gunakan signals, kita kena import library signal.h. Okay. Dan juga untuk do a better error handling, kita akan include juga library errno.h. Right? So ini standard lah dalam C. Okay, so apa dia buat? So dekat sini kita ada main function. Okay. So main function ni first thing first, sebelum kita nak buat dia simple task, for this example, dia just terima string daripada user dan dia just print out dia just print out kan user punya apa yang user masukkan tadi, dia print out kan balik dia macam echo lah something. Tapi ini bukan tak relevan, maksudnya ini bukan yang kita nak focus on, yang kita fokuskan dekat signal handler ni. Okay, so first untuk kita gunakan signal, kita kena declare a void function signal handler, this one. So kita declare a function. So tengok sini kita declare a function dulu, nama function tu dan apa dia punya argument yang kita boleh send dekat dia. Mungkin kita nak passing dia apa-apa. So kat sini kita passing dia satu variable integer. Right? So dekat sini kita bila function kita kena define function tu kan. So kat sini samalah void signal handler. Dekat sini betul apa yang kita nak pass.
By the way, konsep ni kamu faham kan, konsep function. Benda ni, if I'm not mistaken, kamu dah belajar dekat diploma. C++ ada kan konsep function ni kan? Faham, Ustaz, faham. Itu saya nak terangkan balik apa konsep function. Ada kan? Alright. Okay, Alhamdulillah. So, function lah. So, kita declare function. So, kat sini saya declare. So, apa dia function ni buat? Simple saja. Dia just print kan dekat konsol, dia cakap not this time atau apa-apalah boleh anything, dan apa-apa task yang kamu nak buat kat sini. Bila contoh kamu hantar signal interrupt, apa program kamu akan buat, akan handle Okey. So contoh, kemudian ya kamu akan declare satu signal punya ni. Kamu akan gunakan signal yang function. Okey. Kemudian ya kamu bagi tahu apa type of signal yang kamu nak handle. So kat sini kita pilih signal interrupt, SINT. So senang cerita, kalau mapping dia adalah control C lah. Kalau control C, dia dapat je OS send je dekat dia signal interrupt, dia akan panggil signal handler ni untuk buat apa benda. Instead of dia just exit. Dan kita akan gunakan function parent ni, sebenarnya dia nak just capture apa benda signal daripada OS. So kita gunakan area ni. Okay, so kita tengok kalau kita run. So let me compile signal. Okay, saya compile signal hash. Okay, saya dah compile. So saya run dia. P.out. Okay, so kalau in the normal circumstances, dia tak kita tak minta OS untuk invoke any signals. So kita buat je lah, contoh saya letak nama saya Gizi. Dia akan print out lah, tu habis kan. So contoh kita run balik, tapi kali ni dengan signals. So signal dia dekat keyboard ni, saya tekan Ctrl C Saya tekan Ctrl C dekat keyboard. Ctrl C, right? Kita bagi dia signal untuk signal interrupt. Nampak tak? Dia akan keluar dekat sini, not this time. Dia handle. Pasal dia tak guna default. Kalau default dia, kalau kita tekan Ctrl C, betul? Saya pergi kat folder lain yang kalau ada soalan, please do tanya Saya takut tiba-tiba kamu tangguh nak tanya tak faham lah, nanti kamu lost. Okey, sekejap saya buat satu simple hello world program ya.
Okay. So apa saya buat ni, kita tak define any interrupt handler ke apa. So apa dia buat, dia just buat normal tambah string ke, dia minta user enter string dan dia letak, dia keluarkan balik kan. So saya try compile hello.c tadi balik. So kalau saya run balik, dia minta string kan. Okay, so contoh macam tadi, kalau kita ada signal handler, kalau kita saya tekan Ctrl C, dia akan panggil yang signal handler yang kita define sendiri tu kan. Sebenarnya dekat dalam Linux punya operating system, dia akan ada dia punya default dia. So since kita tak define apa-apa, so dia akan guna default. So kalau tekan Ctrl C, dia akan exit. Nampak? Dia tak ada lah tiba not now ke apa kan, dia gunakan default dia. Kalau kita Ctrl C sampai interrupt, dia akan interrupt. Dia basically dia just exit dia. Ya? Tapi kalau kita ada kita punya interrupt handler sendiri, okay, so kalau tekan Ctrl C, nampak? Not this time. So ini just print out. So mungkin kalau kamu nak buat kamu punya program, mungkin kamu nak save dulu ke kan, daripada kamu terus exit macam tu, kamu nak save dulu, save kat database, save data kat file, so boleh buatlah dekat dalam interrupt handler tu, baru kamu exit. Okay, ada soalan tak? Any question? Tak ada, sir. Alright. Okay, so tadi itu adalah berkenaan dengan signals. So kita pergi balik, kita pergi pula kepada second and third punya option di mana kita menggunakan pipe. So first, saya nak tunjukkan kalau kita nak gunakan konsep pipe tu kat dalam write in the shell. Kita tak gunakan programmatically, kita gunakan write in the shell. So for example, kita ada program dekat sini. So contoh saya gunakan command list.al. So list.al ni basically saya nak listkan semua file dalam folder saya, dalam folder signal. So this one. So dia tunjukkanlah list of file yang ada dalam tu. Tetapi saya boleh gabungkan. So contoh output dia this one, saya nak do something processing lagi. Mungkin saya just nak hantar kepada program word count. Word count ni dia cuba kira berapa banyak ada pattern tu di dalam output tu. Contoh saya buat list.al. So saya pipekan dia. Macam saya cakap pipe ni yang tegak ni kan dalam shell. So contoh saya nak word count kan ada dia akan so kalau kita word count kan dia nak tengok kat sini contoh ada berapa banyak line of output. So kat sini output dekat sini ni saya pipekan kepada WC ni. Command WC word count. So kat sini ada 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh sorry, ada 14 lah. Start daripada total 60 ni. So ada 14 line dan ada berapa banyak word dan ada berapa banyak ada berapa banyak karakter. So contohlah, ataupun kalau saya nak gunakan command lain, saya ada satu lagi command grab di mana kita boleh cari pattern. So mungkin saya just daripada output ni saya nak keluarkan hanya yang ada ayat signal. So saya boleh guna grab signal. So dia hanya akan keluarkan signal. Nampak? Itulah konsep pipe. Output daripada belah kiri ni, command belah kiri dia akan jadi input kepada command kat belah kanan. So saya boleh 2 3 multiple So contoh saya nak ni dah keluar output kat sini kan, signal. So saya nak tahulah berapa banyak line yang ada keluar signal ni. So saya boleh gunakan word count contoh. So nampak kat sini dia output dia akan jadi input kepada sini, output dia akan jadi input kepada sini. Okay, ini konsep pipe lah kita gunakan sini, boleh buat multiple pipe. Okay, nampak ada 4 line. Okay, ada soalan? Itu pipe. Ada, sir. Alright, so boleh tengok dekat slide saya ada share macam-macam combination of pipe dan juga saya terangkan juga time lecture kan. Boleh tengok video tu Alright. So, kita akan tengok pula konsep pipe kalau kita nak guna dia secara programmatically. So, kita nak buat dia secara dalam kita punya program. Contoh, macam saya cakap kita ada multiple process. So, kita ada
parent dengan child. So mungkin child tu dia dah process something, so dia nak hantar balik apa ni data ke dalam parent. So nanti dia akan hantarlah, dia boleh hantar. Kita boleh gunakan satu pipe punya variable tu, kita boleh simpan dan kita boleh read dan write. So kita tengok. So dekat sini saya ada program, basically saya ambil daripada slide dan juga saya sebenarnya gunakan untuk saya buat dalam kelas semester lepas. So saya buka, saya ada kat sini pipe, yep. Okay, so kat sini apa sama, stdio, saya delete UniSTD. Pasal UniSTD ni pasal kita nak gunakan fork kan. So dekat sini saya ada tambah apa ni, wait.h pasal parent tu kan, saya tunjukkan kita ada gunakan function wait untuk parent tunggu child tu. So anyhow, the main thing is kita tengok dekat sini. Kita tengok dulu kat main void function ni. Dekat void ni apa tugas dia? Selagi looping dia buat macam satu continuous loop lah. So selagi looping ni valid, apa dia akan buat? Dia akan declare satu variable pipe FDS ni tu satu senang cerita dia adalah satu array, right? So dan seterusnya kita gunakan function pipe. Okay, nampak pipe. Okay, kat sini ada dia punya variable pipe FDS ni. So kita declare dia, ini adalah variable ni dah jadi pipe. Okay, so apa dia buat? Child process dia akan generate satu pin. Dia gunakan random function. Okay, kalau kita tengok kat sini, dekat sini kita akan buat satu fork. So program dia akan start running lepas fork ni kan. Lepas kita guna fork ni, so parent dan child akan start running dekat bawah ni. Okay, so kalau dia check PID tu adalah kosong. Okay, so menandakan dia apa? Kalau dia buat fork, dia check fork tu return kosong, menunjukkan apa? Kita recap balik chapter 1. Anyone? Child process. Yes, child process, correct. Thank you, Izwan. So dia adalah child process. So kalau kita tengok sini, this one is the code portion of the child. So child ni apa dia buat? Dia panggil satu function get pin. Okay, sebenarnya simple je. Ini get pin ni dia buat apa? Ini kamu tak payah hafal pun tak apa. So anyhow dia just nak buat something. Apa yang dia buat something tu adalah dia generate satu random number. So kalau kita dengar function get pin ni, basically kita just gunakan random function, dia just create the pin. Dia akan create random pin. The point is random pin tu dia akan dapat, dia generate, dia tutup dulu apa ni read punya pipe dan kemudiannya dia read the write dekat pipe yang satu, which is mean dia nak simpan data. Child nak simpan data ke dalam variable pipe FDS ni, pipe nya ni so dia simpan. So bila ini same time kan, bila kita buat fork ni, parent pun dia akan terhasil, parent pun akan berjalan serentak. So dia tak akan buat child punya code lah pasal dia adalah parent. So kalau dia PID dia lebih daripada kosong, macam saya cakap, menunjukkan dia adalah parent. So parent apa dia buat? Instead of dia buat dulu dia punya benda ni semua, dia wait dulu untuk child tu. Nampak, dia wait child tu settle. So maksudnya child akan buat ni dulu, dia akan generate pin ni dulu, dia akan simpan dalam pipe FDS ni punya variable. Dan kemudian ni apa dia buat? Dia tutup pipe yang untuk read, dia untuk write, dan dia read daripada pipe yang dia baca So nampak read, dia guna function read, dan pipe FDS kosong, maksudnya dia baca. So dia dapatkan balik tu, disimpan dalam buffer. Nampak, dia simpan dalam buffer, dan kemudian dia print balik buffer tu. So dia basically parent dia ambil yang apa child dia bagi. So inilah cara kita buat inter-process communication between child dengan parent. So later on bila kamu buat program, network programming, kamu perlukan untuk this different function untuk communicate with each other, kamu boleh gunakan pipe punya function Alright, so itu nak tunjuk. So kita tengok, kita try compile. Okay, so first child akan generate a pin. So pin adalah 1255. Okay, so sorry, stop lah pasal dia looping. So
child generate a pin, dan parent dapat, dan parent akan print 1255. Ni daripada child. Nampak? So, child buat, lepas tu parent dapat, parent print kan. So, inilah inter-process communication. Okay? Okay, ada question berkenaan dengan pipe. Question from the floor? Okay? No questions lah. Alright. So, okay, Alhamdulillah. So, kita betul kan. So, ada soalan boleh tanya. Alright. So, since kita dah habis revise balik apa yang kita belajar ketika lecture. So, lecture tu saya bagi dia video lecture saya tu. Okay. So, please, kalau siapa yang tak tengok lagi, please tengok. Kan? So, dan kemudiannya, saya terangkan lagi secara praktikal dalam lab punya ni lah. Saya tunjukkan dalam saya punya Ubuntu ni. Okay. So, kita akan first bincang dulu berkenaan dengan your lab 1. Mungkin ada siapa-siapa ada pertanyaan. Okay, so lab. Okay, so ini lab 1. Macam saya katakan, kamu kena install dulu feature box. Lepas tu kena ada internet connectivity. Lepas tu kamu try play around dengan Git. Dan kemudian kamu try untuk buat basic hello world dekat C. Untuk recap balik kamu dalam C programming. Gunakan compiler dan kemudian ni kamu akan gunakan juga netstart. Jadi ni nak tengok proses dan juga kita tengok open port gunakan netstart. Okay. So setakat ni ada question. Ada mungkin nak tanya saya apa-apa atau mungkin ada start apa-apa berkenaan dengan lab 1. Sir, yang lab 1 tu, Ya. yang GitHub repository tu kena letak apa? Link. Maksudnya contoh macam saya tunjukkan itu kan. Contohlah saya tunjuk okey, kamu nak buat hello C ni dulu kan. Ini yang berkaitan dengan kod kamu kena upload So contoh kita buat ni dulu. Saya buat okey. So contoh untuk kamu punya lab 1 tu kamu letaklah buat satu folder baru, make dia contoh lab 1 baru. Contoh ni saya pasal saya ada folder lab dah kan, pasal ada konflik. Anyhow saya buat satu folder baru, make div. Lepas tu saya nak masuk dalam lab tu, saya masukkan cd lab 1 baru. Okay, so kemudiannya kamu nak start gunakan Git, kamu kena initialize folder tu dulu. So kena guna command git init. Saya dah share benda ni dalam video yang saya record minggu lepas dalam lecture, minggu lepas punya lecture. So anyhow saya ulang balik git init. Right, so dalam ni kosong lah. So dia initialize. Kalau kamu tekan git status, dia cakap tak ada apa-apa lagi lah. Right, so here kamu buatlah kamu punya program anything. So untuk lab 1 ni kamu kena buat dulu hello C ni kan contoh. So let's do it. So kita buat ikut je. So kita buat satu file. So touch ni kita create file. So hello world.c kan. So dah ada hello world.c. So kita kena letaklah kod dalam tu. So apa kata kita copy saja senang. Right, in void main, right, simple, straightforward, hello C, I love C, something, right. So kita save dan kita try compile gcc hello C. Okay, saya silap. Dia punya karakter so kita buat balik. Basically karakter ni dekat dalam Linux dia bercanggah dengan dia karakter, tapi tukar balik lah. Okay, mungkin siapa yang dah buat lab tu mungkin ada error tu kot. So anyhow dia
Dalam Word dia punya ASCII, dalam Windows ASCII code dia lain, dekat sini ASCII code dia lain. So anyhow, itulah error dia. So buat balik. Alright, dah boleh. So saya try lah run benda tu. Okay, simple. Hello world, I love C something. Right? Straightforward. So kalau saya setakat tu faham kan apa saya cuba buat? Saya buat hello world je kan? Faham, Ustaz. Record right. Faham, So Ustaz. kita buat git status. Dia akan tunjuk lah. Okay, ada dua file. Ada file hello C dengan a.out. Benda ni kita tak track pun dengan git. So kita kena start git add dan kita kena git commit yang saya tunjuk tu. So kita git add, saya titik je, tambah je semua file yang ada tak tambah lagi. So kalau git status dia dah jadi hijau tapi kita tak commit lagi. So kita commit lah. So git commit.m, tulis kat sini my lab 1 commit. So, right? Alright. So kalau ada error ni ikut je sini, no problem. Ni selalunya jadi kalau first initialization lah. So kita buat dulu. Bagi je email kamu. Okay, so copy yang bawah ni. Okay, so kalau saya buat balik git commit tadi, dah boleh lah. So kalau kita kan git status, clean, maksudnya dah okay something. So kita nak push kepada GitHub supaya dia semua orang boleh tengok dan saya boleh semak yang kamu memang buat. Anyhow, so kamu saya ada GitHub di sini, saya buka GitHub. Right, saya buat hari itu. Let me delete this repository. Okay, so saya buat repository baru. Nama je tadi kat lab baru, tutup. Okay, so description buat lah. So ini untuk IDT 440, lab 1, contoh. Dan nama ni pun boleh apa-apa saja. Aku bilang, yang penting unik. Dia jangan ada repository kamu yang lain, nama sama. Dan letak dia public supaya saya boleh tengok. Dan ni semua ni jangan tick dulu. Create repository. Right, so kamu follow je instruction kat sini, nampak? Push or existing repository ni, ambil sini. So ikut je, git remote, pergi balik dekat kamu punya git tadi. Git, folder git yang kamu dah init tadi. Kamu dah commit tadi. So buat tambah. Kemudian ni kamu kena tukar dia kepada branch main. Ada sebab dia pasal dulu branch master, tapi anyhow ikut je. Nanti komplek pula saya terangkan. Dan kita push lah, ikut je. Okay, ni cara nak push. Alright, so meletak username. Saya ni username saya lah. So password yang saya terangkan macam minggu lepas tu kena pakai access token. Token tu jenis sekali je. So saya ada simpan somewhere here token saya. Okay, saya dah push. So kalau saya buka balik git saya tu, dia dah tak kosong lah. Dia letak code tu semua. So bila kamu ada buat programming apa, kamu commit, kamu push. Kamu commit, kamu push. So dia akan update dekat kamu punya repository. Anyhow, berbalik kepada soalan kawan kamu tadi tu, apa nak letak dalam tu. So inilah letak. Inilah dia punya URL tu, valid URL ni. Okay, pasal kalau kita buka, saya boleh tengoklah kod kamu tu. Bila kamu commit, apa yang kamu buat. So ini yang kita nak. Ni this one. This is GitHub punya repository kamu punya URL untuk this one. This one. Okay. So letaklah dekat sini. Untuk lab 6 dan individual project, group project, benda sama. Kamu kena bagi kamu punya repository itu supaya saya boleh check kod kamu. Ini. Alright. Ada question? Saya nak tanya ni. Kita boleh tak delete file yang kita create dalam Linux tu?
Nak delete file boleh? Kamu boleh gunakan, contoh saya nak delete ni kan. Contoh saya nak delete ni, saya gunakan rm, remove, rm a.out. Tu. Tak ada dah. Jawab soalan ke? Okay, sir. Okay, thank you. Okay, so bila dah tukar ni, kalau kita git status, dia cakap akan ada deleted kan. So kita kena commit lagi lah. So git add, so git commit, so buat deleting file. Contoh kan, betul, kita push balik. Push, samalah buat alright. So inilah dia. So kalau kita pergi balik kat sini, dia delete lah A tu, right? Okay. Ada soalan? Lab satu. So far, okay, sir. Okay, right, alhamdulillah. So itu untuk lab 1. Kalau ada soalan lagi bertanya, no problem dekat WhatsApp group. Okay, so itu untuk lab 1. So since kita dah pergi ke minggu kedua, so saya akan terangkan berkenaan dengan lab 2. Okay, so untuk lab 2 ni, dia adalah praktikal kepada kamu belajar berkenaan dengan fork tadi. Okay, so kamu dah belajar, kamu gunakan function fork untuk kita createkan child dengan, createkan child daripada parent punya proses. So kat sini saya terangkan sikit. So macam mana kita nak create simple fork, kat sini nampak kita dah start gunakan. Okay, dia akan buat, so kat sini kita gunakan case statement, kita boleh check sama ada dia child ataupun parent. So bila dia 0, dia adalah child. Kalau dia adalah more than 1, dia adalah parent. Negative 1 maksudnya ada something wrong, error. Itulah, so boleh buat, boleh run, boleh compile. Dan last kali akan ada soalan KBKK sikit. So of course, kena gunakan kemahiran berfikir. Adalah task yang saya nak. So boleh baca kat sini. So apa yang, try challenge yourself. Buat satu program di mana child yang akan minta user untuk masukkan nama dia daripada konsol, daripada terminal, dan dia akan print out balik nama tu dekat parent. Dia akan bagi parent nama tu kepada parent dia akan dia akan tak ada, ni belum lagi. So maksudnya child hanya akan terima dan dia akan print saja nama tu. Dalam dia punya code block pun tak apa. Dalam child punya proses pun tak apa. Okay. So mesti ada fork, mesti ada wait, function, and loop to achieve the output. So misalnya looping lah kan, tak naklah kamu buat child tu 4 kali, so buat looping. Okay, ada question berkenaan dengan lab 2? No question, sir. So boleh try dulu. Macam saya cakap, memula ni just compile code yang saya bagi, try fahamkan, try berikan output apa yang saya nak supaya kamu faham, dan kemudiannya soalan KBKK. Kemahiran berfikir, kita tak nak tiba kamu hanya tahu untuk copy code tapi tak tahu nak modify code, okay? Atau buat code sendiri. Okay, so itulah berkenaan dengan lab 2. Kalau ada soalan, jangan risau, boleh tanya dekat WhatsApp group. Again, saya tanya ada soalan ke mengenai dengan lab 2? Tak ada, Tak ada soalan, sir. Okay, alhamdulillah. Okay, so that is the end of our lab. Okay, alhamdulillah.